Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda kini bersama kami Buletin Semasa yang membawakan berita-berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Pengumuman tergempar dari Hishamuddin. Undangan Zahid Hamidi untuk ahli digantung, dipecat sertai UMNO semula tak masuk akal. Berita sepenuhnya. Bekas Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Hussein mempertikai undangan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada pemimpin yang dipecat dan digantung untuk menyertai semula parti itu, kerana sangsi dengan keikhlasan jemputan itu. Ahli Parlimen Sembrong itu berkata, undangan semula Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional, BN, tidak masuk akal. Menyoroti tindakan menggantung beliau, Hishamuddin berkata, sehingga ke hari ini, beliau masih tidak pasti apa punca sebenarnya tindakan itu dilakukan terhadapnya. Yang saya tahu, dia kata kita kena mohon diterima semula. Kedua, kena bawa ke jawatan kuasa disiplin, tetapi bagi saya, sampai hari ini saya tak tahu sebab digantung. Masa saya digantung dulu, jawatan kuasa disiplin tak pernah panggil untuk siasatan dan untuk jawab. Jadi saya pun tak tahu sama ada yang diluahkan baru-baru ini ikhlas atau tak. Lagipun bagi saya tak masuk akal, apa yang dicadangkan itu mungkin reaksi, luahan daripada bawah, akar umbi, katanya kepada media ketika ditemui di lobi Parlimen hari ini. Reaksi Hishamuddin berkisar kenyataan Ahmad Zahid ketika berucap pada Perhimpunan Agung UMNO, PAU, 2023 baru-baru ini, yang menegaskan parti sentiasa terbuka untuk menerima ahli yang dikenakan tindakan disiplin termasuk mereka yang digantung atau dipecat. Mengulas lanjut adakah rakan lain yang turut digantung atau dipecat akan menerima undangan Ahmad Zahid itu, Hishamuddin berkata, ia terserah kepada mereka terbabit. Katanya, rakan yang ditimpa hukuman termasuk digantung atau dipecat sebenarnya tidak mengalami sebarang kerugian. Tetapi itu terserah kepada mereka untuk terima pelawaan. Bagi saya kawan yang digantung, dipecat ini tak ada rugi kerana kita pun sudah digantung. Jadi kalau betul perlukan hikmat kita, sindiran bahkan tawaran bersyarat tak bawa apa-apa makna kepada diri saya, katanya. Dengar baik-baik pendedahan ini. Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, mengejek PAS. Zahid mock PAS. Zahid berkata, janganlah perasaan yang PAS akan diterima di dalam kerajaan Madani. Yang menariknya, dia orang tak guna dah kerajaan perpaduan. Dia guna istilah kerajaan Madani. Sebab mereka tahu kerajaan perpaduan ni is autar. Bermaksud kerajaan perpaduan, misalnya katalah di Beirut, dua golongan berperang. Tembak lah, bom lah, ramai mati. Akhirnya dia orang buat genjatan senjata dan dia setuju membentuk satu kerajaan bersama. Dua pihak yang berperangan, yang melibatkan ramai ribu-ribu orang mati, harta musnah, dibom dan sebagainya. Jadi mereka nak selamatkan negara. Dan mereka buat genjatan senjata and membentuk satu kerajaan bersama, a sort of unity government di mana semua pihak diwakili di dalam kerajaan. So itu dipanggil kerajaan perpaduan atau unity government. Satu kerajaan yang dibentuk untuk menghenti peperangan, menghenti ramai lagi orang terkorban, mati, harta musnah dan sebagainya. Tapi situasi dalam Malaysia, kita tidak berperang, tidak ada bangunan kena bom, rakyat beribu-ribu tembak mati ke. Tak ada. What we are going through di Malaysia is what we will call the democratic process. Democratic process ialah proses memilih kerajaan melalui ballot box. So we are choosing the government through the ballot,
not through the bullet. Itu beza dia. Kalau we are trying to decide the government through the bullet, dan akhirnya terlampau ramai mati, kerajaan ni, negara hancur, maka kita nak selamatkan negara, selamatkan rakyat, nyawa rakyat, maka kita buat genjatan senjata dan kita setuju membentuk satu unity government, kerajaan perpaduan. But we are not choosing the government through the ballot, through the bullet, but through the ballot. And melalui ballot, it's a democratic process, a normal political process di mana kita serah ke rakyat untuk menentukan siapa dia nak sebagai kerajaan. Rakyat pergi mengundi, melalui kotak undi, mereka menentukan siapa mereka nak sebagai kerajaan. Keputusan rakyat tahun lepas, PRU 15, mereka tak mau sesiapa ataupun mereka cannot decide oleh kerana golongan ni nak kerajaan ni, golongan ni nak kerajaan ni. So kerajaan berpecah. The rakyat ataupun the voters are split. So bila voters are split, maknanya tak ada siapa pun dapat lebih dari 50% undi. Yang berlaku sekarang ni, hari ni, berlaku di Turki. Erdogan dapat 49% saja dari undi. Dia tidak dapat 50 atau lebih dari 50%. Jadi Erdogan tak boleh nak bentuk kerajaan baru dekat Turki because he didn't get 50%. He got 49%. So rakyat ni berbelah bagi. Ada rakyat nak orang ni, ada rakyat nak orang ni. And it is called democracy. Bukan peperangan. Tidak ada berlaku tembak bom, tak ada. It's the ballot box decision. So nak katakan Malaysia ni kerajaan perpaduan, konon, apabila ini bukan peperangan di antara dua puak. It's not kalau kata ni orang Melayu berperang dengan orang bukan Melayu, jadi ramai mati. So bila dia buat genjatan senjata, they do a sort of peace talk and they have a truce. Truce tu makna we stop fighting, stop killing, stop bombing. And we form together, we form a government, unity government. But Malaysia tidak, tak ada pun kita membunuh, bom ke, menembak sini situ. Kita suruh rakyat, pengundi yang layak pergi ngundi, pilih government yang kau nak. So kebetulan mereka pecah tiga rakyat. Ada yang nak pakatan, ada yang nak barisan, ada yang nak perikatan. Dia pecah tiga. Sabah Sarawak ada lagi dua pula golongan. So boleh kita kata 5 grouping. 5 golongan, 5 grouping. So sekarang ni kalau 5 grouping tu tak ada seorang pun cukup majority. Nobody has any majority form government. So what you do is you form coalition government. Not unity government. There's no unity government. What you call unity government? Malaysians are not disunited. Malaysians are not killing each other. Malaysians have their own preference. Orang ni gemar parti ni, orang ni gemar parti ni. Sabah lain, Sarawak lain, di East Coast lain, West Coast lain. So we have 5 grouping. Bukan bunuh-membunuh, tak ada. Tembak-menembak, tak ada. Cuma 5 grouping ni kita berpecah. So now, untuk kita bentuk kerajaan, perlulah beberapa parti combine. Tapi keputusan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri dari grouping yang terbesar. So Sabah did not get yang terbesar. Sarawak did not get yang terbesar. Barisan Nasional pun tidak. So di antara dua yang terbesar iaitu Barisan Nasional. Pakatan